أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, nikmat nyawa dan nafas, dan juga nikmat masih lagi diberi peluang untuk menuntut ilmu. InsyaAllah malam ini kita akan membahaskan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'il Bahrain, yang kita akan bincang berkenaan dengan tajuk mandi wajib dan juga sunnah-sunnah dalam mandi wajib. InsyaAllah kita sama-sama bersiaran dalam kuliah takmir daerah Kelang bagi surau Ikhwanul Muslimin Kampung Rantau Panjang Kelang, insyaAllah. Jadi sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita beramal dengan ilmu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma razuqna hidayatan as-sawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Jadi kita akan sentuh berkenaan dengan tajuk iaitu mandi wajib. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hampir setiap hari kita mandi, iaitu mandi yang diharuskan oleh syarak. Mandi hari-hari kita mandi itu mandi pada waktu pagi, mandi di waktu petang. Dan ada dalam fiqh namanya mandi wajib dan juga mandi sunnah. Mandi wajib iaitu merujuk kepada mandi ataupun mengalirkan air dengan niat yang tertentu. Maknanya dengan niat untuk mengangkat hadas besar kebiasaannya. Jadi dalam Islam ada 6 perkara yang apabila berlaku maka mewajibkan mandi. Yang pertama iaitu idzal taqal khitanan. Idzal taqal khitanan, apabila bertemunya dua khitan, dua kemaluan, maknanya lelaki dan perempuan. Ini yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi. Jadi kata Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullah, pertemuan dua khitan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata. Maksudnya apa dia? Iaitu apabila telah masuk seperti mana keris memasuki sarungnya, tu bahasa sopannya, ataupun kadarnya, syaratnya hidup lagi nyata. Maknanya contohnya berlaku hubungan suami dan isteri, maka kemaluannya itu apabila melekat sahaja kepada kemaluan isteri ataupun kadar daripada hasyafah itu, baik hasyafah itu terpotong, maknanya ke dalam faraj ataupun dubur, maka hukumnya sudah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Itu perkara yang pertama. Dan juga wajib mandi juga ke atas lelaki yang memasukkan hasyafah. Hasyafah ni apa? Hasyafah ni maknanya di bahagian hadapan kemaluan ataupun zakar lelaki, itu dipanggil hasyafah. Ataupun kadarnya daripada yang telah terpotong ke dalam faraj binatang ataupun duburnya. Jadi wajib mandi juga ke atas lelaki. Seseorang yang telah mati tidak wajib mandi semula jika dimasukkan hasyafah ke dalam kemaluan, ke dalam faraj ataupun kemaluan bagi lelaki, ataupun dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Maknanya yang si mati itu tidak wajib lagi mandi. Kerana yang diwajibkan mandi hanyalah yang hidup sahaja. Hanyalah yang hidup sahaja. Baik. Apa
kita kata apakah pentingnya mandi wajib ini. Mandi wajib ini iaitu mengangkat hadas besar. Ya. Bila mana berlaku salah satu daripada 6 perkara ini, maka biasanya kata para ulama, ya, bila kita mengambil wuduk ini merupakan pembersihan secara pembersihan yang kecil. Kita angkat hadas kecil, maknanya kita mengangkat najis ataupun bukan najis, kita panggil hadas lah. Hadas ni mana najis yang tidak nampak, yang berlaku disebabkan apa? Disebabkan berlakunya perkara-perkara yang membatalkan wuduk ataupun yang mewajibkan mandi. Jadi kalau kita berwuduk itu sebenarnya Allahumma salli alaihi wasallam, ia adalah suatu penyucian diri kita. Di samping mendapat pengampunan dosa daripada Allah, ia juga mengangkat kita panggil mengangkat hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya hijab hadas itu daripada kita asalnya tidak boleh beribadah kepada Allah seperti kita nak solat kan, maka diwajibkan untuk kita berwuduk. Begitu juga dengan mandi wajib. Jadi beza wuduk dengan mandi. Mandi ini lebih banyak menggunakan air dan mandi juga lebih besar. Ya, kerana perlu seluruh anggota tubuh itu diselati dengan air. Air. Kenapa sampai mandi? Kerana kata ulama, ya, perkara yang mewajibkan mandi ini kerana sebelumnya ia telah banyak lupa kepada Allah. Jadi dengan mandi itu, maknanya mandi wajib itu segera mengingatkan dia kepada Allah. Jadi kalau kita mandi wajib itu kan sebenarnya kita nak ibadah. Tak ada orang mandi, tujuan mandi wajib itu untuk selain daripada itu, mesti tujuan untuk ibadah. Jadi oleh kerana lupa kepada Allah tu dah terlalu besar, ya. Kenapa? Kerana mungkin merasai nikmat sebagai contoh. Ya, nikmat hubungan suami isteri. Maka kita lupa sementara kepada Allah, maka di situlah ulama mengatakan, di situlah difardukan mandi. Dia beza dengan wuduk. Wuduk kan. Wuduk ni sedikit, kecil sahaja. Tetapi perlu untuk kita angkat bila mana kita nak solat. Dan juga sama dengan mandi. Perkara yang kita kata wajib mandi ni adalah kerana kalau kita tak mandi, tetap kita tidak boleh untuk melaksanakan solat dan ibadah-ibadah yang lain. Tidak wajib mandi ke atas khunsa muskil. Khunsa muskil kita dah sebut dulu, khunsa yang mempunyai 2 kemaluan yang aktif, lelaki dan perempuan yang aktif. Ya, seorang tapi dia ada 2 kemaluan. Cara ini jaranglah berlaku. Ada pun yang di Malaysia ni bukan khunsa. Malaysia ni banyak yang jadi minta maaf sebut yang jadi pondan. Maksud pondan ni orang asalnya lelaki menjadi perempuan, ataupun perempuan menjadi lelaki. Jadi satu kemaluan, tetapi dia menyerupai, tasyabbuh. Tasyabbuh bin nisa, menyerupai seakan-akan perempuan. Jadi hukumnya tidak boleh. Jadi khunsa orang yang mempunyai 2 kemaluan, salah satunya aktif, tapi khunsa muskil orang yang dua-dua kemaluannya aktif. Sekiranya dimasukkan salah satu hasyafah ke dalam farajnya, dia ada 2 kemaluan kan, salah satunya masuk, ya, ataupun memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, maka tidak wajib mandi. Akan tetapi wajib mandi jika dimasukkan ke dalam duburnya. Dubur ni maknanya di belakang tempat buang air besar. Tempat buang air besar. Itu beza dia, maka automatik wajib dia mandi. Itu hukum ini hukum yang nadir, hukum yang jarang berlaku, tapi ulama sebut kerana ada orang yang jenis begitu. Kedua, iaitu yang mewajibkan mandi adalah keluar mani. Ustaz, macam mana nak niat mandi wajib, Ustaz? Ini selalu orang tanya kan. Kita belajar bab mandi wajib ini tidak lain dan tidak bukan kita nak tahu lebih khusus bagaimana cara untuk kita mandi wajib. Baik, mandi wajib ini kalau kita ikutkan dalam ta'rif dari segi syaraknya, itu sailanul ma', mengalirkan air. Syaratnya mesti mengalir air itu. Syaratnya mesti mengalir, dan biasanya mengalir ni kita gunakan kuantiti air yang banyak. Itu syarat mengalir. Mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Sebab itu beza al-mashu dengan al-ghaslu. Beza sapu, contohnya kita menyapu kepala, beza dengan al-ghaslu. Ghaslu maknanya mengalirkan air. Mengalirkan air. Sebab tu
bila bila kita kata mandi, maknanya menggunakan air yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, wajib mandi. Bila mana keluar mani, keluar air mani, ya, daripada seseorang di kali pertama contohnya. Kali pertama ke kali kedua ke, maknanya syaratnya dengan keluar mani itu walaupun tanpa berjima', walaupun tanpa bersetubuh, sama ada sedikit seperti setitik ataupun berwarna darah, sama ada keluar ketika tidur ataupun tidak, dengan syahwat ataupun tidak, keluarnya mengikut kebiasaan ataupun tidak, maka hukumnya mewajibkan mandi, kan. Contohnya orang yang kita bagi orang lelaki, kita kena tahu ada 4 jenis air pada diri kita ni. Pertama, air yang dipanggil sebagai al-baul, air kencing, hukumnya najis. Maka setelah kita buang air kecil, maka disunahkan kita berwuduk. Yang kedua, hukum air bagi orang lelaki yang kedua namanya al-madhi. Air madhi. Air madhi itu maknanya air yang keluar ketika kemuncak kenikmatan. Kemuncak syahwat lah bahasanya. Ya, dan kebiasaannya ia keluar dahulu sebelum keluarnya air mani. Hukumnya air madhi itu najis, sekiranya ada ataupun kena pada pakaian, maka wajiblah dibasuh. Dan sunnah bagi kita bila dah terkena air madhi, maka sunnah bila kita basuh dan kita berwuduk, itu sunnah. Ketiga, air bagi lelaki iaitu yang dipanggil sebagai air mani. Ini air yang kita bicarakan ini. Air mani hukumnya suci dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu bila keluar mani, ya, bila mana kita ambil wuduk, maka wuduk itu tidak batal. Wuduk itu tidak batal. Air mani tidak membatalkan wuduk, akan tetapi tidak mewajibkan mandi. Maknanya kalau kita dah janabah, ya, kita dah bersama dengan isteri ataupun suami, maka kita berhadas besar. Contohnya kita nak melewatkan sedikit mandi wajib, maka kita disunahkan berwuduk dahulu. Wuduk itu tidak membatalkan. Wuduk itu tidak batal hukumnya, ya. Tetapi bukanlah wuduk itu menyebabkan kita boleh solat. Kita boleh ibadah. Maka syarat untuk kita melakukan ibadah, memegang Quran, membaca Quran, untuk kita salat, maka wajib untuk kita mandi. Wajib untuk kita mandi. Ini perkara yang perlu jelas, ya. Tidak wajib mengulang mandi. Siapa yang tak wajib mengulang mandi? Wajib. Maknanya mandi wajib itu tidak wajib diulang apabila keluar air mani daripada orang lain. Contohnya isteri kita, dia mandi janabah, keluar kesan-kesan air mani daripada suami sebagai contoh, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Dan yang kedua, keluar air maninya yang kedua seperti memasukkan air maninya ke dalam zakar selepas mandi, kemudian keluar semula. Ini contoh yang ulama beri. Contoh yang pertama, yang kedua itu sekiranya berlaku, maka tidak wajib mandi. Dia keluar yang dikatakan di kali yang pertama itu. Keluar yang di kali yang pertama. Itu air bagi orang lelaki. Dan yang keempat, air bagi orang lelaki itu, empat air ini wajib orang lelaki tahu. Yang keempat adalah wadi. Air wadi, air yang keluar kerana sakit ataupun mengangkat benda-benda yang berat, ataupun kerana faktor usia. Airnya agak keruh sedikit, dan air wadi hukumnya adalah najis. Maka sekiranya keluar, maka wajib kita basuh dan disunahkan berwuduk setelah daripada itu. Itu yang kedua, keluar mani. Macam mana kita nak mandi janabah? Macam mana kita nak mandi janabah? Maka kita kena niat. Yang paling mudah adalah nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ataupun nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani. Saja aku mengangkat hadas besar daripada jami'il badani, seluruh tubuh badan. Faradan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi niat tu tidak boleh niat umum. Sebab kita nak mandi wajib, maka kita khusus niatnya. Tidak boleh nawaitul ghusla, sahaja aku mandi, dia tak jadi mandi wajib. Ataupun nawaitu taharata, tidak jadi mandi wajib. Dia kena niat khusus.
Taib. Yang ketiga perkara yang mewajibkan mandi iaitu orang yang mati ataupun orang yang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia ini, ya, selain daripada mati syahid. Kalau mati syahid kerana peperangan, maka tidak wajib dimandikan. Tidak wajib dimandikan. Adapun orang yang meninggal biasa, ya, wajib dimandikan. Sekiranya tidak boleh dimandikan, maka wajib ditayamumkan sebagai gantinya. Sebagai contoh dalam kes COVID, kalau kita tengok mandinya, kalau orang mandikan, mungkin orang pun yang mandikan tu kena COVID, maka diganti dengan tayamum, memadai, diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu tidak perlu debu satu badan, maksudnya tayamum itu adalah menyapu muka dan tangan sahaja. Memadai. orang yang mati. Yang keempat, kelima dan keenam, ini semuanya berkait dengan orang perempuan, berkait dengan orang perempuan. Mandi wajib yang keempat adalah kerana haid. Haid ni adalah darah yang keluar daripada seorang perempuan dalam keadaan dia sihat. Yang mana umurnya telah mencapai 9 tahun, itu darah haid. Jadi semua orang lelaki kena tahu. Sebab apa? Kita ada isteri yang pertama. Yang kedua, kita ada anak perempuan. Kalau tak ada anak perempuan, kita ada mak kita. Kalau tak ada kita ada adik kita atau kakak kita. Jadi hukum ini mesti dikuasai oleh orang lelaki. Bukan kata orang perempuan mesti tahu orang perempuan saja, tidak. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hukum kita kata tadi bagi yang menyebabkan mandi wajib yang keempat adalah haid. Apa dia? Haid. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haid itu bagi orang perempuan paling kurang adalah 24 jam. Ini tempoh haid alal aqal, iaitu 1 hari 1 malam, Ghalib kebiasaannya iaitu haid itu 5, 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari ataupun 6 atau 7 malam. Ini ghalib kebiasaan orang perempuannya, sihatlah tu. Kalau haid dia sehari saja, mungkin dia ada penyakit. Ataupun lebih daripada itu, aksarul haid, maknanya sebanyak-banyak haid ataupun sepanjang-panjang haid itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi kalau ghalib ini maknanya kebanyakan perempuan yang sihat. Sekiranya 15 hari 15 malam, mungkin juga atas faktor kesihatan dia. Jadi haid yang paling kurang 24 jam 1 hari 1 malam, haid yang paling banyak 15 hari 15 malam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah tempoh yang wajib kita ketahui, lebih-lebih lagi bagi orang perempuan. Baik, macam mana Ustaz saya mandi haid, dalam kemudian rambut saya sebelum saya nak mandi ni, maknanya mandi untuk suci, ada kuku yang panjang. Saya potong kuku, kemudian saya saya potong rambut, ada rambut yang gugur, bagaimana? Jadi rambut-rambut itu sunnahnya sebaiknya kita simpan, jangan kita buang dulu. Dia ada beberapa pendapat dalam fiqh ini. Kita ambil mazhab kita, mazhab Syafi'i, iaitu kita akan mandikan sekali rambut ataupun kuku yang telah kita potong ketika mana kita haid. Jadi jangan dibuang dahulu. Kenapa pula kita kena mandikan dia, Ustaz? Kerana dia apa? Kerana dia dalam keadaan janabah. Kita potong dia dalam keadaan rambut ataupun kuku tu dalam keadaan dia masih berhadas besar. Jadi ulama sebut sunat kita basuh sekali. Bahasanya mandikanlah, tapi sebenarnya basuh ketika mana kita mandi. Jadi hukum memotong rambut dan kuku ketika dalam keadaan hadas besar ataupun keadaan haid, hukumnya adalah makruh. Tapi tengok kepada keadaan. Kalau kuku tu mengganggu kita, sampai jadi tajam, sampai menyusahkan kita bersuci dan sebagainya, maka bolehlah kita potong. Begitu juga dengan rambut.
Baik, Allahumma salli ala Muhammad tu perkara yang keempat. Ya, perkara yang keempat ketika mana kita perkara yang mewajibkan mandi bagi orang perempuan. Baik. Apa amalan ketika mana haid? Kadang-kadang orang perempuan ni dia Allah Ta'ala bagi cuti. Bagi cuti bila datang bulan. Jadi dapat cutilah 1 minggu ke, paling panjang 15 hari. Nak baca Quran tak boleh, nak semayang tak boleh. Apa nak baca? Antaranya doa yang ulama ajar. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagi tiap-tiap keadaan, tiap-tiap perkara. Wastaghfirullah min kulli dhanbin. Dan aku mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampunkan daripada dosa. Setiap daripada dosa. Ini doa ketika mana orang perempuan haid ataupun dia memperbanyakkan istighfar ketika mana dia di dalam apa dia? Ketika mana dia di dalam keadaan tidak suci. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima yang mewajibkan mandi iaitu nifas. Nifas. Nifas ini adalah selepas kosongnya rahim. Selepas kosongnya rahim. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi selagi ada isi dalam perut seorang perempuan itu, hatta ada plasentanya sekalipun ataupun anak kembar contoh keluar satu, seorang lagi belum keluar, dia masih belum bermula nifas. Jadi nifas ini dalam mazhab Syafi'i iaitu bermula setelah mana kosongnya rahim. Kosongnya rahim orang perempuan itu, kemudian apa dia? Kemudian setelah itu keluar darah, setelah itu contohnya, maka bermulalah nifas. Maka perempuan yang lahirkan anak itu dipanggil sebagai nufasa. Nufasa. Nufasa ni maknanya perempuan yang nifas. Perempuan yang apa? Perempuan yang bernifas. Baik. Paling sedikit darah nifas ini keluar lahzah, iaitu seketika. Ini sekejap saja. Dan ini ada berlaku. Ini berdasarkan kepada istiqra' Imam Syafi'i kepada perempuan-perempuan Arab. Istiqra' ni daripada analisis lah, kajian Imam Syafi'i buat. Dan yang paling sederhana kebiasaannya itu ghaliban itu iaitu 40 hari, arba'ina yauman. Dan juga aktsara yang paling banyak adalah 60 hari. Paling panjang seorang perempuan dia nifas 60 hari. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dia tengok pada anak juga. Biasanya kalau anak pertama sampai 60 hari. Pengalaman lah. Kita tengok orang rumah. Anak kedua kan dia kurang sikit, 58. Anak ketiga 56. Kan? Sampai anak ujung-ujung dah banyak anak. Dia pun jadi sekejap lah, 50, mungkin 52 hari. Ada yang 40 hari pun dah berhenti. Dia ikut kepada kondisi badan masing-masing. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana Ustaz nak bezakan antara darah nifas dan juga wiladah? Ada orang ingat wiladah tu darah. Wiladah tu bukan darah. Yang keenam, perkara yang mewajibkan mandi adalah wiladah. Wiladah ni maknanya kelahiran. Lahir di sini maksud wiladah di sini maknanya lahir dalam keadaan basah. Maksud berdarah lahirnya. Jadi bila kita lahir, bagi orang Melayu kebiasaannya bila dia wiladah bersalin saja, kebiasaannya dia akan keluar darah setelah itu. Maka darah itu adalah darah nifas. Maka setelah bersalin, setelah anak keluar, maka tidak perlu mandi wajib. Tidak perlu mandi wajib. Ini perkara yang mesti kita faham. Ada yang sanggup tengah sakit-sakit pun mandi juga. Sebenarnya kesalahfahaman kita sendiri. Sebab tu bila kita mengaji ni, kita mengaji dengan tok guru kita. Supaya kita faham betul-betul apa maksud mandi wiladah itu. Sekiranya kita dah bersalin ke anak, berdarah contohnya. Dan setelah itu keluar darah. Kita biasa orang Melayu ni jarang bersalin kering. Cuma ada peristiwa lah. Contohnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha yang bersalinkan anaknya dalam keadaan kering. Maka dia keluar nifasnya lahzah saja kata ulama. Maka ketika itu dia ada perbezaan. Orang yang bila mana dia melahirkan anak dan kering ketika itu, maka dia wajib mandi. Itulah namanya mandi wiladah. Sekiranya dia bersalin basah dan keluar darah setelah itu, maka darah itu dinamakan darah nifas. Maka tak perlulah mandi wiladah. Nanti mandi wiladah adalah pada waktu kita mandi nifas. Contohnya habis nifas 60 hari, barulah kita mandi wajib. Bagaimana seseorang yang
dia mandi wajib dalam keadaan dia tak boleh mandi wajib. Itulah perumpamaannya. Bila mana kita mandi wiladah dalam keadaan kita telah keluar ni nifas. Ya kena beza ya. Bila berlaku dan kebiasaannya begitulah. Wanita di Asia ini, khususnya di tanah Melayu, di Malaysia ini, maka bila bersalin, biasanya bersalinnya berdarah basah. Darah yang keluar ketika bersalin itu darah fasad nama dia. Ya, itu darah fasad. Itu pegangan kita mazhab Syafi'i. Kena ingat tu. Jadi selagi anak tu belum keluar, kepala dia pun keluar contoh. Belum habis lagi, maka belum mula darah nifas. Contohlah nak bersalin ni sakit sangat Ustaz. Tiba-tiba azan. Ya, tengah sakit yang seminit-seminit ni kan, orang perempuan tahulah. Mula-mula sakit 30 minit, kemudian datang 10 minit sekali, datang 5 minit sekali, datang seminit sekali, tu bayi tu nak keluar dah. Tiba-tiba azan, apa nak buat? Ustaz, saya nak sembahyang ni Ustaz, tak boleh. Ya. Maka ketika itu bolehlah orang perempuan tadi mengqadakkan solatnya setelah bila? Setelah mana nanti dia lepas mandi nifas, mandi wajib. Setelah mandi. Siapa yang nak kena ingat ni? Takkan orang perempuan juga. Suaminya yang kena ingatkan. Awak itu masa nak bersalin, azan asar pula. Tengah-tengah nak bersalin tu azan contoh. Sedangkan ketika itu dia wajib sembahyang. Tapi tidak boleh sembahyang. Kerana terlalu sakit. Maka diqadak. Kerana masih belum sampai tempoh untuk dia tidak boleh solat. Maknanya belum keluar nifas. Perkara ni sangat penting untuk kita tahu. Ya, darah yang keluar sebelum bersalin, darah fasad. Darah yang keluar ketika bersalin, darah fasad. Darah fasad ni darah rosak. Darah yang keluar selepas kosongnya rahim, baru dipanggil sebagai darah nifas. Ya. Jadi wiladah itu, namanya saja wiladah bersalin, sama ada kering ataupun basah, maka dua-dua wajib mandi. Sekiranya ya, dia disambung dengan darah nifas, maka mandi wiladah dan nifasnya adalah setelah mana selesainya nifas. Baik, jelas. Ya, mudah-mudahan dapat kita fahami dengan baik tentang mandi nifas, khususnya bagi ibu-ibu muda yang bersalin kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kalau contohnya dia mandi dia wiladah secara caesar, secara pembedahan, yang biasanya akan keluar juga darah nifas. Maka tunggu sehingga selesai nifas, maka baru mandi wajib. Maka baru mandi wajib. Jangan mandi tengah-tengah sakit tu kita mandi. Kecuali mandi biasa lah. Biasa doktor akan mandikan mandi untuk apa? Mandi untuk segarkan badan. Itu tidak jadi masalah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi rasanya sekadar itu dulu. Kita pun dah masuk waktu Isyak. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti dalam bab permasalahan sambungan nanti dalam bab mandi wajib ini, sunat-sunat mandi wajib dan juga mandi sunat pada pengajian yang akan datang. Sekadar itu, yang baik datang daripada Allah, kurang lemah dan hina kekurangan di saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.